Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ayah Azmi. Saya Cikgu Ayah Azmi, Cikgu Sains anda. Video kali ini, Cikgu akan menerangkan satu lagi tajuk dalam topik tumbuhan ini, iaitu tajuk fotosintesis. Selepas habis saja sesi pembelajaran kita ini, Cikgu harapkan kamu dapat pertama sekali menyatakan maksud fotosintesis, yang kedua menyeraikan keperluan tumbuhan semasa proses fotosintesis, yang ketiga menyatakan hasil fotosintesis, dan yang keempat sekali kepentingan fotosintesis terhadap kehidupan. Empat-empat ni kita akan cover dalam tajuk ini. Okey. Selepas saja kamu selesai tonton video pembelajaran ini, kamu boleh terus uji kefahaman kamu berkenaan dengan tajuk ini dengan jawab soalan uji minda yang cikgu sertakan pada link description di bawah. Tapi soalan itu ada password yang mana cikgu nyatakan password tersebut dalam video ini, yang mana kamu perlu tonton video ini sampai habis. InsyaAllah kamu jumpa password tersebut. Bagi sesiapa yang terlepas video sebelum ini berkaitan dengan topik sains tahun 4, bolehlah klik link di atas untuk kamu akses kepada semua tajuk-tajuk yang cikgu terangkan berkaitan dengan topik sains tahun 4. Alright? Tanpa masa, jom sama-sama dengar penerangan cikgu berkaitan dengan tajuk fotosintesis. Fotosintesis tajuk kita hari ini. Okey. Baik. Tumbuh-tumbuhan, manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk terus hidup dan membesar. Okey, kita tumbuh-tumbuhan, haiwan perlukan makanan untuk terus membesar. Manusia dan haiwan boleh bergerak untuk mendapatkan makanan, tetapi tidak bagi tumbuh-tumbuhan. Okey, kita manusia, haiwan boleh bergerak untuk mendapatkan makanan. Kita pergi kedai, kita suruh orang masak kan. Tapi tumbuhan tak boleh. Nak buat makanan, macam mana dia nak hidup tanpa makanan? Jadi macam mana cara tumbuhan dia dapatkan makanan dia? Okey, mari kita tengok. Tengok dialog antara pokok dan burung ni. Burung, awak tahu tak saya boleh buat makanan sendiri? Dia kata. Okey, burung pun cakap, bagaimana kamu membuatnya? Saya membuat makanan melalui proses fotosintesis. Itu namanya proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Jadi dekat sini pokok dah bagi tahu proses fotosintesis ialah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Sebab apa? Saya boleh buat makanan sendiri. Ini fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Jadi macam mana proses fotosintesis berlaku? Okey, mari kita tengok muka surat yang seterusnya. Keperluan proses fotosintesis, yang mana untuk proses fotosintesis ini berjalan ada beberapa perkara yang perlu ada. Okey, apa dia? Yang pertama sekali, tengok ya. Bagi sesiapa yang belum subscribe channel cikgu ni, sila subscribe sekarang untuk terus mendapatkan video-video pembelajaran berkaitan dengan topik sains setiap minggu. Alright? Tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari. Pertama sekali cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida dan air untuk melakukan proses fotosintesis. Ada 4 perkara yang perlu ada bagi proses fotosintesis ini berlaku. Yang pertama sekali, cahaya matahari, iaitu sumber tenaga utama. Okey, daripada matahari lah. Okey, yang keduanya, karbon dioksida yang terdapat dalam udara kita lah. Biasanya kita dapat daripada pernafasan manusia. Kita sedut oksigen, hembus karbon dioksida. Karbon dioksida yang kita hembus itulah yang digunakan oleh haiwan semula untuk menjalankan proses fotosintesis. Gas dalam udara yang masuk melalui daun. Jadi proses fotosintesis ini karbon dioksida masuk ke dalam tumbuhan melalui daun. Yang ketiga, klorofil. Okay, apa itu klorofil? Klorofil adalah bahan berwarna hijau pada tumbuhan. Rupanya yang menyebabkan tumbuhan itu menjadi hijau pada daun hijau adalah disebabkan oleh klorofil ni. Jadi klorofil diperlukan untuk menjalankan proses fotosintesis. Ini kita tengok menggunakan mikroskop. Okey, ini sel-sel klorofil. Tengok. Okey, klorofil ini yang menyebabkan daun tumbuhan menjadi hijau. Okey, seterusnya keperluan yang terakhir untuk tumbuhan menjalankan fotosintesis adalah air. Yang mana air diserap melalui akar. So ada 4. Cahaya matahari, karbon dioksida, klorofil dan juga air. 4 ni diperlukan untuk tumbuhan menjalankan proses fotosintesis. Okey, ingat sekiranya tadi kita dah tahu tentang keperluan fotosintesis, kali ini kita tengok pula hasil proses fotosintesis. Okey, apa hasilnya? Proses fotosintesis berjalan akan mengeluarkan sesuatu. Apakah perkara tersebut? Tengok. Semasa proses fotosintesis, klorofil menyerap cahaya matahari
dan menukarkan air serta karbon dioksida kepada glukosa dan oksigen. Jadi hasil dia adalah glukosa dan oksigen. Ada dua hasil daripada proses fotosintesis ni. Glukosa yang terhasil kemudiannya saling bergabung untuk membentuk kanji yang tersimpan pada bahagian tumbuh-tumbuhan seperti daun, batang, akar, biji benih, bunga dan buah. So dua hasil. Oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis, kita guna balik untuk kita bernafas. Jadi kita kalau kita banyak tebang pokok, kuranglah oksigen dalam muka bumi ini. Itu yang pertama, oksigen. Yang keduanya glukosa hasil dia. Glukosa ini dia simpan dekat mana? Dekat batang, daun, akar, biji benih, bunga dan buah. Buah yang makin membesar tu mengandungi glukosa. Bila kita makan buah-buahan, ada rasa manis, ada rasa lemak-lemak sikit. Itu adalah sebabkan adalah glukosa yang terhasil melalui proses sintesis disimpan pada buah tersebut. Jadi ini adalah proses yang berlaku dalam fotosintesis secara keseluruhannya. Kita tengok proses fotosintesis melibatkan pertama sekali karbon dioksida dan juga air, matahari dan juga klorofil. Ada 4 perkara ni, karbon dioksida, air, cahaya matahari, klorofil, menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Itu hasil fotosintesis. Dapat? Keperluan fotosintesis kamu dah tahu, hasil fotosintesis kamu dah tahu. Yang seterusnya kita pergi kepada kepentingan fotosintesis kepada hidupan. Apa pentingnya fotosintesis ni? Kita tengok. Tumbuh-tumbuhan sentiasa melakukan proses fotosintesis. Betul. Untuk membolehkannya menghasilkan makanannya sendiri. Seperti tadilah, manusia boleh menghasilkan makanan sendiri, haiwan boleh mencari makanan sendiri, tumbuh-tumbuhan tak boleh cari makanan sendiri, maka dihasilkan sendiri melalui proses fotosintesis ni. Hasil fotosintesis juga dapat memberikan manfaat kepada hidupan lain dan alam sekitar. Jadi bila tumbuhan menjalankan proses fotosintesis akan mengeluarkan hasil, betul tak? Hasilnya ada dua tadi, oksigen dan juga glukosa tadi tu, yang mana memberikan manfaat kepada hidupan lain dan juga alam sekitar. Apakah manfaatnya? Tengok situasi yang pertama. Syukurlah tumbuh-tumbuhan di sini hidup dengan suburnya. Dapatlah kita makan, dia kata, makanan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dengan secukupnya. Bila proses fotosintesis ini dia menghasilkan kanji itu disimpan pada buah, pada batang, pada daun. Jadi buah-buahan tersebut dan segala hasil-hasil fotosintesis tersebut boleh digunakan oleh haiwan untuk menjadi makanan dia, macam buah-buahan ni. Nampak? Rumput menjalankan proses fotosintesis, rumput makin banyak, makin panjang, jadi menjadi sumber makanan kepada haiwan. Jadi yang pertama sekali menjadi sumber makanan kepada haiwan lain dan juga hidupan lain. Kepentingan yang seterusnya iaitu situasi 2, tengok ya. Kami membekalkan oksigen untuk manusia dan haiwan bernafas. Pokok dia beritahu dia hasil fotosintesis yang kedua adalah oksigen. Mana oksigen ni kita guna kembali untuk bernafas. Kalau tak ada oksigen, manusia dan haiwan boleh mati kan. Jadi oksigen yang kita gunakan ini adalah dihasilkan melalui proses fotosintesis ni. Kita sedut oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida, yang mana karbon dioksida ni digunakan semula oleh haiwan untuk menjalankan proses fotosintesis. Jadi kita dan tumbuhan saling memerlukan. Jadi proses fotosintesis menghasilkan oksigen, kita bernafas menggunakan oksigen tersebut, kita hembus balik karbon dioksida, tumbuhan guna untuk menjalankan proses fotosintesis. Kami juga menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Oleh itu, keseimbangan udara di alam ini dapat dikekalkan. Kita keluarkan karbon dioksida, tumbuhan ambil, mengeluarkan oksigen. Jadi tak adalah oksigen karbon dioksida banyak sangat, oksigen terlalu banyak sangat. Jadi dia seimbang, dan kita dengan tumbuhan saling memerlukan dalam proses pernafasan kita dan juga proses fotosintesis untuk tumbuhan. Jadi sama-sama dah jaga sesama tumbuhan dan
manusia. Okay, tengok soalan ni ya. Mengapakah fotosintesis penting kepada hidupan? Okey, ini jawapan dia. Fotosintesis penting kepada hidupan kerana dapat membekalkan sumber makanan dan juga memberikan sumber oksigen untuk pernafasan dan mengekalkan keseimbangan udara di alam ini. Okey, kepentingan dia sumber makanan dan juga memberikan sumber oksigen serta mengekalkan keseimbangan udara di alam ini. Okey, dapat? Kita dah tahu tentang kepentingan, kita dah tahu tentang hasil, kita dah tahu tentang keperluan fotosintesis. Kata laluan untuk video kali ini adalah 3, 3, 3, 3, 3, 3. 6 kali 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Selamat menjawab soalan. Jadi itu saja penerangan cikgu berkenaan dengan topik fotosintesis ini, dan sekiranya kamu dapati video ini memberi manfaat dan meningkatkan kefahaman kamu, sila tekan butang like, share dan komen video ini untuk sama-sama bagi semangat kepada cikgu untuk terus menghasilkan video-video yang berkualiti untuk kamu. Okey? Bagi siapa yang belum subscribe channel Cikgu Ahya Azmi ini, sila subscribe sekarang, dan sehingga kita berjumpa lagi pada tajuk yang seterusnya. Saya Cikgu Ahya Azmi, Cikgu Sains anda. Bye-bye.